okey, sebahagian golongan LGBT ni, mereka mendakwa kami tak perlu untuk procreate sebab kami boleh adopt. Kan? Kami boleh adopt. Tapi bagi saya, itu adalah satu bentuk hipokrisi sebenarnya. Tak jujur. Kamu kata dunia ni boleh survive, ataupun makhluk manusia ni, spesies manusia ni boleh survive bila lelaki cari lelaki dan perempuan cari perempuan. Tapi bila kamu nak anak, kamu terpaksa cari hasil daripada persenyawaan benih lelaki dan perempuan. You still need men and women. Walaupun kamu kata kamu boleh adopt. Okay, mungkin di masa hadapan boleh buat, sekarang pun dah boleh buat sebenarnya, surrogate kan, surrogate mother. Kamu berikan benih kamu dan tak tahulah perempuan yang mana, mungkin kamu tak kenal langsung, dia akan kandungkan anak kamu. Kemudian bila anak itu lahir, dibagi kepada mungkin pasangan gay tersebut. Tapi tetap terpaksa menggunakan seorang wanita. Ini bagi lelaki, homoseksual lelaki. Akhirnya you still need women, okay, untuk anak. You still need them. So this is a point to ponder. So Allah kata daripada lelaki dan perempuan, persenyawaan benih mereka itu dan telur wanita, benih lelaki dan telur wanita, akhirnya barulah keluar lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Kemudian datang punchline dia. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Subhanallah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah ulang 2 kali takwa. Takwa pertama, takwa kedua. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang mana dengan nama Allah itu kamu masing-masing meminta hak kamu. Tasa'aluna bihi. Kalau kita buka tafsiran para ulama, inilah tafsiran dia. Maksud dia, orang-orang beragama ni, bila dia nak menuntut hak dia, dia akan kata, by Allah, in Allah's name, wabillahi, kan? Dengan Allah, berikan hak aku. So, tuntutan hak itu mesti berkait dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab tuntutan hak ini tidak ada makna jikalau hak itu tidak datang daripada autoriti yang lebih tinggi daripada manusia. Dan kalau tidak, sesiapa saja boleh dakwa ini hak saya, ini hak saya. Siapa yang benar-benar menentukan dakwaan awak bahawa yang tertentu itu adalah hak awak adalah benar? Dia mesti datang daripada autoriti yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Kan? Jadi nak menuntut hak boleh, tetapi sudah tentu tuntutan hak itu bergantung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk kita sebagai manusia. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Okey, kamu saling menuntut hak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. You remove God out of the equation, kamu keluarkan Tuhan, kamu keluarkan Allah daripada equation, tidak ada erti perkataan rights itu. Okey, siapa yang give you rights? Some people say my body my right. Who give you a body? Adakah tubuh awak tu awak cipta sendiri? Nah, awak lahir-lahir je awak dah ada badan, awak tak buat pun badan awak tak jumpa pun badan awak. Nyawa, my life, it's my life kan. Bon Jovi kata, it's my life. Kan? What makes you think that it's your life? It's yours. Siapa kasih? Kamu buat ke? Kan? Dia panggil natural rights. Natural rights ni pun boleh diserang, dia punya asas falsafah dia. So the question is, you kata it's mine, my freedom, my body. Daripada mana datang tu? Right tu datang daripada mana? Kita sebagai orang beragama, dan of course secara logical juga, the right can only come from someone that is more authoritative than you, and a higher authority. Okay? A higher authority. Wal arham. Ini penting. Wal arham. Wattaqullaha allazina tasaaluna bihi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu dan berhati-hatilah kamu dengan arham. Apa itu arham? Arham adalah kata jamak kepada rahim. Sudah tentu rahim dekat situ bermaksud perhubungan, silaturahim. Tetapi kalau kita pergi kepada akar, arham itu adalah rahim itu. Berhati-hati dengan rahim seorang wanita. Sebab tu bagi pandangan saya hari ini, gerakan radical feminism, gerakan LGBT sebenarnya adalah gerakan menghina rahim wanita. Menghina, mencerca, merendah-rendahkan rahim wanita. Okey? Dan apabila manusia menghina dan merendahkan rahim wanita, apa kesan dia? Allah akan tarik rahmah daripada manusia. You hina rahim, rahmah akan ditarik. You hina rahim, rahmah Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik. Saya ulang lagi sekali. Sebagai bangsa manusia, kita hina rahim seorang wanita, Allah akan tarik rahmah daripada masyarakat. Bagaimana manusia menghina rahim? Pertama, dengan mengatakan bahawa tak perlu mengandung-mengandung ni, susah, leceh. Okay? Mengandung, seorang wanita yang mengandung dianggap sebagai mengganggu dia punya usaha mencari nafkah. Sedangkan tak ada there's no financial burden that is placed upon women sebenarnya. Islam has come and emancipated women, liberated women from any financial obligation.
secara default. Okay? Of course, exceptional cases itu kita serahkan kepada exceptional cases. Jadi salah satu cara manusia menghina rahim seorang wanita ataupun rahim secara umum itu, as a concept, as a symbol, adalah dengan mengatakan bahawa anak ini sebagai pembawa masalah. Wanita yang mengandung mengganggu dia punya economic activity. Okay? Lagi satu very clear. Okay? Lelaki cari lelaki, perempuan cari perempuan. Okay? Dia orang tak nak ada proses pregnancy itu. Sekali lagi, ia berkait dengan proses pregnancy. Jadi ini penghinaan ke atas rahim. Dan ingat apa Allah sebut tentang rahim. Apa hadis yang Rasulullah SAW sebut ni adalah Musnad Imam Ahmad dan dalam Tirmizi juga hadis yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad. Anallah wa anar rahman. Ini hadis qudsi. Anallah wa anar rahman. Khalaqtu ar-rahim wa syaqqaqtu laha min ismi. وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Tengok hadis ni, sangat penting. Apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ni melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi ni. Allah kata apa? Aku Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Aku adalah Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan aku menciptakan rahim. Nampak tak Allah kaitkan Rahman dengan rahim itu? Kasih sayang dengan rahim seorang ibu. Okey, rahim seorang wanita. Aku mengambil rahim itu daripada nama aku Ar-Rahman. Maksudnya rahim itu adalah cebisan daripada rahmat maha besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang menyambung silaturahim, okey, tak kira silaturahim bapa dengan anak, suami adik-beradik, pak cik dengan anak saudara, cucu dengan datuk, siapa yang mencantumkan, Allah akan cantumkan dia. Maksudnya Allah akan hubungkan dia. Tapi siapa yang memotong silaturahim, memutuskan silaturahim, Allah akan menghancurkan dia. Allah akan mencerai-ceraikan dia. Batat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata. Jadi nampak tak di situ? Punca kasih sayang sesebuah masyarakat berpunca daripada rahim seorang ibu. Ya, seorang wanita benar-benar memahami erti sayang dan selflessness, pengorbanan, sebenar-benar pengorbanan apabila dia mengandung dan melahirkan anak. Tanyalah kepada ibu-ibu anda, tanyalah kepada wanita-wanita berada di sini. Hanya apabila seorang wanita itu mengandung dan melahirkan anak dan mendidik anak-anak dia, dia faham sebenar-benar erti kasih sayang itu apa. Dan lelaki, kita belajar kasih sayang daripada siapa? Kita belajar kasih sayang daripada seorang wanita. Kita belajar kasih sayang daripada seorang ibu. Mana datang dia? Rahim itu. Apa tugas rahim? Tugas rahim adalah mengandung, melindungi bayi. This is the most loving of all places that you can be. Tempat yang paling kasih sayang adalah rahim seorang ibu. Diletakkan di depan supaya boleh dilindung. Dia tidak diletak di belakang, tidak diletak di atas kepala. Dia betul-betul rahim seorang ibu tu di depan supaya boleh dilindung. Di bawah jantung seorang ibu. Jadi, sebuah masyarakat yang menghina rahim, yang memandang enteng kepada proses perkahwinan, yang memandang hina kepada wanita yang mengandung, menganggap mereka sebagai masalah dan sebagainya. Okay? Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menggalakkan transgenderism, seorang wanita yang dilahirkan dengan rahim, benci kepada rahim dia, nak jadi lelaki. Ini semua penghinaan kepada rahim. Dan ingat amaran Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kamu memotong rahim itu, memutuskan silaturahim itu, Allah akan potong kamu. Maksudnya Allah akan cabut, Allah akan tarik rahmah daripada masyarakat itu. Dan kita lihat kesan sexual revolution adalah rumah tangga berantakan, anak-anak habis berkeliaran, tidak ada orang jaga, orang kata fatherless families. This is a crisis. This is a serious crisis. Ibu-ibu pun anak lahir terus campak kepada caretaker ataupun kepada childcare, kan, kerajaan yang jaga. Mak kerja lahirkan, lepas tu biarkan macam tu. Jadi loveless society. We are living in a lifeless age. Okay, siapa yang dalam bidang sosiologi, salah satu kajian yang top sekarang ni adalah tentang loneliness studies. Loneliness. This is happening around the world. People are complaining. People are saying that they are lonely. This is the most loneliest era in human history. Kenapa manusia rasa bersendirian? Kenapa manusia rasa keseorangan? Sebab cinta, kasih sayang itu telah pudar. Kenapa kasih sayang telah pudar? Bagi pandangan saya, salah satu puncanya adalah krisis revolusi seksual sedunia yang sedang berlaku. Yang telah berlaku beratus tahun sebenarnya, tapi 50 years ago, it just escalated. Okay, so malam ni kita akan cerita sejarah dia serba sedikit. Baik, kalau kita lihat surah Nisa juga, dia ada bagi saya mukjizat. So of course seluruh Al-Quran itu mukjizat, tapi kita tak akan rasa kemukjizatan Al-Quran ni kalau kita tak buat kajian. Dan kalau kita lihat surah Nisa itu sebenarnya everything dalam surah Nisa itu
Okay, it is an antidote for the crisis of sexual revolution that we are facing today. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.